Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Norana dalam pembelajaran kita pada hari ini dalam tajuk keselamatan di tempat kerja dalam industri hospitality. Baik, hari ini standard pembelajaran kita ialah 6.14 menjelaskan peranan agensi. 6.15 kita tengok kesan sekiranya kita tidak mematuhi prosedur keselamatan. 6.16 bagaimana kita mengesan kerosakan peralatan dan keadaan yang tidak selamat dalam industri hospitality. 6.17 kita dapat menghuraikan tindakan untuk mengatasi masalah kerosakan. Dan terakhir 6.18 kita dapat mematuhi peraturan keselamatan semasa berada di tempat kerja. Baik, objektif pembelajaran apa yang kita perlu dapat hari ini ialah kita dapat menjelaskan 3 peranan agensi yang menguat kuasa undang-undang. Kita dapat membuat sekurang-kurangnya 3 kesan nyata dan kesan tersembunyi sekiranya kita tidak mematuhi prosedur keselamatan di tempat kerja. Dan seterusnya kita dapat bagaimana nak mengesan kerosakan peralatan dan keadaan yang tidak selamat di tempat kerja. Dan seterusnya kita akan dapat menghuraikan tindakan bagaimana kita nak mengatasi masalah kerosakan dan keadaan yang tidak selamat di tempat kerja. Dan terakhir sekali kita dapat menerapkan peraturan keselamatan di tempat kerja. Baik, seperti mana yang kita akan pelajari, ini adalah 3 agensi utama dalam menguatkan kuasa undang-undang dalam bidang hospitality, iaitu pertama, Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja. Yang kedua, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Dan terakhir sekali ialah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Baik, di sini kita lihat apakah peranan JKKP. JKKP ni dia memastikan keselamatan dan kebajikan pekerja, melindungi pekerja daripada aktiviti pekerjaan dalam pelbagai sektor. Kalau apakah peranan KKM pula pada kita sebagai pekerja ni ialah membantu individu mencapai dan mengekalkan taraf kesihatan yang baik. Dan yang kedua, menyediakan perkhidmatan bercorak penggalak, pencegah, rawatan, pemulihan yang sesuai dan berkesan. Okey, apa pula fungsi bomba, Jabatan Bomba dan Penyelamat kepada kita? Dia Jabatan Bomba kena pastikan hikmat operasi kebombaan dan penyelamat profesional dan berkesan sekiranya ada masalah di tempat kerja. Selain itu, dia membendung kemusnahan harta benda mengikut peruntukan undang-undang. Yang ni memadam kebakaran lah biasanya. Okey, seterusnya ini adalah peranan ketiga-tiga agensi dalam menguat kuasa undang-undang dalam bidang hospitality. Baik, ini adalah kesan. Kita ada 2 kesan nyata dan tersembunyi sekiranya kita tidak mematuhi keselamatan di tempat kerja. Sebab tu saya cakap amat penting kita perlu mematuhi keselamatan di tempat kerja. Baik, apakah kesan nyata? Kesan nyata ialah kecederaan atau kematian, kerosakan peralatan, tindakan disiplin kepada majikan, denda kepada majikan. Apakah kesan yang tersembunyi? Kerugian, kos pembersihan yang tinggi, kos melatih pekerja baru, kos membaiki alatan, kerugian masa dan wang, kerja tertangguh, tekanan hidup, lesen perniagaan dilucutkan. Okey, ini adalah kesan sekiranya pekerja dan majikan tidak mematuhi peraturan prosedur keselamatan di tempat kerja. Baik, seterusnya, mengesan kerosakan peralatan dan keadaan yang tidak selamat di tempat kerja. Baik, bagaimana kita nak melakukan mengesan kerosakan? Biasanya dilakukan secara harian, mingguan atau berkala. Bagaimana kita nak mengesan
jenis-jenis kerosakan di tempat kerja, kita ada borang pengesanan. Borang pengesanan kerosakan peralatan dan borang keadaan tidak selamat di tempat kerja. Baik, di sini ada contoh borang dia. Okey, ini adalah contoh borang macam bagaimana kita nak mengesan keadaan kerosakan peralatan di tempat kerja kita. Jadi kita perlu tikkanlah contoh adakah barang tersebut, mesin atau peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan kita boleh nilai. Dan satu lagi adalah borang keadaan yang tidak selamat di tempat kerja. Okey, baik, keadaan ni seperti lantai, dinding, ataupun cahaya. Jadi kita ada beberapa kriteria perkara yang kita boleh nilai sama ada tempat kerja kita tu selamat ataupun tidak. Ini adalah contoh borang. Baik, bila kita dah tahu, kita dah nilai keadaan tempat kerja kita selamat ke tidak dan sebagainya, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, masalah kerosakan dan keadaan tidak selamat tadi. Okey, pertama, kita kena memaklumkan segera kepada individu yang bertanggungjawab bagi keselamatan pekerja yang lain. Contoh ada kebocoran pada gas, pipe gas dan sebagainya, ataupun ada shielding yang akan jatuh dan kita kena maklumkan sebab kita dah kesan kerosakan melalui borang tadi. Okey, yang kedua, laporkan pada pihak yang berkenaan untuk tindakan pembetulan sekiranya ada berupaya atau layak untuk membetulkan keadaan yang tidak selamat tersebut. Okey, laporkan. Dan seterusnya, mematuhi undang-undang dan peraturan keselamatan termasuk papan tanda keselamatan. Okey, dan lagi mematuhi segala arahan yang terdapat dalam buku peraturan keselamatan. Terakhir sekali, periksa semua perkakas dan tempat kerja sebelum memulakan kerja bagi memastikan pekerja selamat. Okey, baik, bagaimana kita nak mematuhi atau menerapkan peraturan keselamatan di tempat kerja? Baik, kita ada dua. Kita ada peraturan am dan peraturan keselamatan diri. Baik, senang saja kita nak mematuhi peraturan. Jadi kita ikut sahaja peraturan di tempat kerja kita. Contoh-contoh ini adalah contoh peraturan keselamatan am di tempat kerja. Beratur, membuka tingkap untuk pencahayaan, semua peralatan kita kena tengok berkeadaan baik, letak peralatan di tempat yang betul, membersihkan tempat kerja kita dan sebagainya. Kita ada banyak peraturan keselamatan am di tempat kerja. Okey, selain peraturan keselamatan am, kita juga perlu mematuhi peraturan keselamatan diri. Peraturan keselamatan diri maksudnya diri kita sendiri, cuci tangan, pakai pakaian yang sesuai, jangan bermain dan sebagainya. Okey, baik. Baik, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bersambung pada pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa jawab soalan kuisis yang akan cikgu paparkan. Sekian, terima kasih.